Okey, Dam, semalam kita dah borak dengan Zul pasal update Olimpik yang mana takkan ada fans yang akan boleh tengok dekat stadium. Tapi untuk hari ni, ada tak apa-apa update especially untuk kontingen Malaysia? Baik. Banyak perkara yang boleh dikongsikan pada hari ini. Salah satunya yang paling utama adalah amanat Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Merican. Hari ini seperti mana di Rio, 3 sukan kekal menjadi sandaran Malaysia di Olimpik nanti. Saya tak nak cerita banyak. Saya nak biarkan Datuk Seri sendiri yang cerita. Kalau saya cerita, apa gunanya Datuk Seri kan? Jadi kita teruskan kepada Datuk Seri. Okey, silakan Datuk Seri. Menuju 12 hari saja lagi menuju ke Olimpik Tokyo, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Merican umumkan 3 sukan yang dijangka membuahkan pingat buat kontingen Malaysia. Antaranya adalah berbasket track, terjun dan juga badminton. Ketiga-tiga sukan ini cemerlang apabila membuahkan pingat ketika Olimpik Rio 2016 dengan sumbang 4 perak dan 1 gangsa. Walaupun tiada sasaran spesifik warna yang bakal diraih, jago berbasket track Azizul Hasniawang sebelum ini tampil sahut cabaran untuk menjadi atlet Malaysia pertama menamatkan penantian emas negara di Olimpik. Tapi yalah, kalau secara apa itu yang dapat dilihat, 3 sukan tu benar, terjun, basikal dan juga badminton masih lagi menjadi antara sandaran utama. Walaupun begitu, yang lainnya juga mempunyai kupaian-kupaian yang lain. Kadang-kadang kita set milestone tu dan melalui ikut stages. Contohnya halfway berada di kedudukan nombor 25, 26 dunia kan. Saya kata more important your milestone, you should go to the final. Set masuk final. Be top 12. Be top 12. How to do that? You got to hit 229 umpamanya. You have hit 226. You pernah hit 229 before. Try to hit 226 this year. I mean, do best. Pihak Institut Sukan Negara ISN juga turut akan bekalkan pakar psikologi buat semua atlet sepanjang kempen Malaysia di Tokyo nanti. Memandangkan buat julung kalinya tamasya ini akan berlangsung dalam keadaan norma baru tanpa penonton susulan Tokyo juga masih lagi diselubungi wabak COVID-19. Saya sukan bertasukan, we will be sending 14 ISN personnel to Olympics, covering all the sports scientists and also sports medicine services. So we will assign 1 or 2 people to look after the well-being and health of all the athletes during Tokyo Olympic Week. And most of the preparation is done here, maybe. Persediaan mereka di sini sangat penting. And over there, our team will be taking over there, maybe daripada sana, 14 orang tu. Okay, Sementara itu, Chief Dimission Negara Datuk Lee Chong Wei akan berjumpa setiap seorang atlet negara sebelum mereka berlepas ke Tokyo bagi berkongsi dan berikan kata-kata semangat untuk berjuang di Olimpik nanti. Meskipun pemenang 3 pingat perak Olimpik tidak akan sertai kontingen Malaysia ke Tokyo, namun dia tetap percaya kemampuan kem negara untuk cipta sensasi di bumi Jepun nanti. Memang saya tak pernah untuk situasi untuk kali ini Olimpik, saya rasa totally different. And saya akan encourage all the athlete, 30 orang tadi kita meeting, memang bukan senang. Kita yang preparation yang paling susah, bukan yang satu ganda. Saya rasa 3-4 ganda yang paling susah and mentally kuat lagi pergi lawan kali ini Olimpik. Saya rasa bukan senang, cakap bukan senang lah. Tadi saya cakap juga, saya tahu memang pandemik ini mungkin tadi Tan Sri umum, mungkin 100 tahun satu kali ini pandemik, kita tak fikir untuk preparation susah, untuk flight sana pergi susah, dan lagi satu memang tinggal 2 minggu dan 12 hari macam kita dulu untuk atlet saya masa kita kena elakkan kita punya injury. Sekarang kita kena elakkan satu lagi COVID. It's more important and injury. If you dapat COVID, saya rasa you tak boleh pergi Japan. This is more important untuk atlet kita.
Bagi kontingen Malaysia, seramai 33 orang Olimpian akan bersaing di Tamasya Sukan terbesar dunia. Untuk skuad badminton, mereka akan mempertaruhkan 8 pemain terbaik negara manakala terjun dengan 6 penerjun, skuad basikal dan pelayaran 4 atlet, memanah, olahraga, golf, gimnastik dan renang diwakilkan 2 atlet dan Nur Suryani Taibi satu-satunya wakil bagi skuad menembak. Dan untuk dapatkan info lebih mendalam on persiapan kontingen dan juga pandangan Olimpian negara, anda boleh saksikan sidang minyak Olimpik di Astro Arena 14 Julai ini bermula jam 3 petang. Kita ada Setiausaha Agung Majlis Olimpik Malaysia Datuk Muhammad Nazifuddin Muhammad Najib. Kita ada Pocket Rocketman Azizul Hasniawan dan juga Lee Zija. Jadi jangan lupa teruskan bersama Astro Arena 14 Julai 3 petang. Selain daripada PC ni, kita ada apa lagi, Farish? Oh, kena saya lah Awak lah, takkan saya pula. Baik. Selain PC itu, kita ada siri On The Way Olympic bersama Irfan Ali. Kena saya yang promo lah, okey. On The Way ni sembang santai dengan Olympian sebelum diorang compete di Tokyo nanti. Bermula 14 Julai pukul 9 malam. Kita ada Peng Sun dan Liu Ying. Dalam episod berikutnya, kita ada Farah Ann, juga Khairul Nizam Effendi dan juga Azizul Hasni Awang. So, boleh join siri On The Way Olympics ni dekat IG Live dan juga YouTube Live Astro Arena. Okey. Alright. Sama tak muka tu tadi? Itu Ini Irfan ni ini maksud tadi. dia. Buat dekat Ueno ke Asakusa ke Dekat rumah mana? je. Rumah je. Oh tak, belum lagi lah. Tak ada. Okey, Dam. Geng-geng Olimpik Untuk Geng-geng janganlah Olimpik. tolak tindih Olimpik. Tak, okey, sekarang ni still pasal Olimpik. Macam tadi Chong Wei ada cakap yang penting untuk diorang is semangat and keselamatan. Betul. Keselamatan. So untuk atlet, apa yang diorang kena buat dekat sini sebelum ke Tokyo, especially untuk jaga diorang punya perjalanan, keselamatan untuk tak mungkin jauhkan COVID? Baik, macam kita tahu atlet-atlet Olimpik ketika ini kebanyakannya sedang melakukan persiapan akhir di Majlis Sukan Negara MSN Bukit Jalil. Pemain badminton di Akademi Badminton Malaysia Bukit Kiara. Jadi dari sudut tidak bercampur dengan orang ramai, saya rasa perkara itu telah pun uruskan dengan baik oleh MSN, KBS dan badan sukan masing-masing. Jadi perkara itu tidak menjadi masalah. Masalahnya apabila di sana, kerana suka atau tidak, kita akan berjumpa dengan berpuluh ribu atlet seluruh dunia. Bayangkan ketika kejohanan seluruh England hari itu pun badminton ada beberapa kes, walaupun sikit tetap menggusarkan, kerana kita tahu COVID ni seperti yang Datuk Lee Chong Wei katakan, kalau kena boleh ucap selamat tinggal. Tetapi menurut apa yang telah dikongsikan oleh IOC, International Olympic Committee, Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa, kalau katakan atlet tersebut didapati positif COVID, dia tidak akan dikatakan dibatalkan penyertaan. Cuma ia akan dikategorikan did not start, DNS, tidak memulakan saingan. Jadi tetap sama situasinya kalau atlet dah sampai ke Olimpik. Olimpik ni pentas paling besar di dalam tahap sukan dunia. Kalau tak dapat pergi, jadi sayanglah. Okey. Itu cerita pasal atlet punya persiapan dan juga senarionya di sana. Saya tanya soalan yang sama. Kami tanya soalan sama dengan Zul semalam tentang kata orang tu penonton tidak dibenarkan untuk penonton. Olimpik ni bukan saja tentang atlet. Kalau kita tengok sepanjang Olimpik sebelum ini pula, penonton itu sebahagian daripada Olimpik. Pandangan awak sendiri, atlet-atlet kita bermain ataupun bertarung di hadapan kosong, tak ada penonton. Adakah itu akan efek mentally ataupun bagi saya, sebab ini bukan zaman Paleolitik atau Neolitik, ini zaman teknologi moden. Tidak guna Alexander Graham Bell mencipta telefon ketika ini telefon sudah semakin maju. Mendiang Bill Gates pula, Steve Jobs misalnya telah membuatkan satu teknologi bagaimana menggunakan boleh video call dan sebagainya dalam satu telefon. Jadi ketika ini dalam norma baru, saya rasa banyak tamasya sukan juga sudah mengaplikasikannya. Wrestling misalnya, MotoGP misalnya, akan ada penonton tapi secara maya. Jadi saya rasa perkara itu mungkin suasananya tidak sama seperti sebelum-sebelum ini, tetapi itu yang terbaik yang boleh dilakukan sekarang, kerana kita perlu sedar, kita perlu hidup dengan COVID-19. Jadi mungkin salah satu aspek saja, tapi saya rasa tak menjejaskan keseluruhan. Okey, satu lagi, macam awak dah tengok dari segi sidang media daripada Menteri Belia dan Sukan, ada tak hint-hint macam tadi dikatakan sandaran emas masih lagi bersama dengan basikal, terjun, badminton.
Daripada 3 tu, ada tak target khusus sebenarnya untuk siapa dan sukan mana? Buat masa ni KBS tidak dedahkan lagi. Mungkin ini adalah tekanan kerana kita perlu tahu, kita perlu sedar ini adalah Olimpik, peringkat tertinggi, semua nak menang. Dan untuk satu bebanan yang perlu dipikul oleh 32 juta rakyat Malaysia bukannya sesuatu perkara mudah. Tetapi menariknya beberapa hari sebelum itu seperti yang telah didedahkan tadi, Azizul Hasni Awang tampil. He wants to become the man. Dia sahut cabaran itu dan saya rasa Azizul ada peluang yang baik,